Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ni suara ini kita nak sembang tentang filem Syahadan, sebuah filem yang baru ditayangkan di program 20 Februari kot. Aku lupa, aku tengok itu. Dan ada orang, alhamdulillah lah, adalah orang sikit kan. Cumanya 15 minit pertama waktu aku terdetik untuk aku keluar dia lepas tonton filem tu. Tengah tonton filem tu bukan lepas tonton 15 minit into the film aku nak keluar. Aku dah tak boleh belah dah. Waktu tu ada seorang mamat keluar. Serius, dia terus keluar. Bila hang keluar pintu depan, hang nak masuk balik pintu belakang, chancesnya selalunya tak ada lah. Selalunya orang nak pergi toilet, dia akan ke belakang. Belakang hang boleh pergi toilet dan hang boleh masuk balik. Tapi kalau hang betul-betul dah malas nak tengok movie tu, hang akan keluar dari pintu depan. So ada mamat keluar dari pintu depan. Dan filem ni viral sebelum ni aku bukan cakap lah ni. Sebelum ni depa viral sebab depa kata extrovert tu tolak depa. One of the reason adalah not fit for extroverts. Reason yang ada someone else claim adalah sebab ianya terlalu ganah dan terlalu real sampai dia letak gambar pisau berdarah apa semua tu. Tapi lepas hang tonton filem ni, hantarlah yang tu semua mengarut. Kita akan sembang pasal filem kita tak akan sembang pasal seni mempertahankan diri itu sendiri. Kita akan sembang tentang filem, tentang kualiti filem semata-mata dan juga niat hampa nak membuat filem. Bukan niat lah, orang kata the real reason hampa nak buat filem tu. Itu untuk mempromosikan seni mempertahankan diri ni, iaitu silat. Aku kena bagi tahu dulu supaya tak ada orang confuse between the two. Dalam Malaysia ni memang selalu macam tu punya. Kalau kita kritik pasal filem, orang akan confuse yang kita kritik pasal something else. Sebelum ni dah terjadi dah, dan banyak kali dah terjadi dah. Salah satunya adalah tentang filem Garang yang keluar pada tahun 2019. Waktu filem tu keluar, orang tak pergi tonton. Aku pergi tonton sebab tu aku tahu yang hujung-hujung tu dia letak kata suruh support untuk nak buat dana filem tu, untuk nak buat rumah kebajikan kepada OKU dekat Johor kot, tak salah aku lupa dah yang tu 2019. Tapi aku ingat lagi yang filem tu dibuat untuk menaikkan dana untuk lepas bantu OKU. Dan bila filem tu keluar, memang tak best. Lepas tu mereka claim kata rakyat Malaysia ni tak mau support OKU pula. Kita bukan tak mau support OKU, kita tak mau support filem tu. Filem yang teruk tu, yang tak ada kualiti tu, kita tak mau support filem tu saja. Untuk kita support orang kurang upaya dalam Malaysia ni, ada banyak benda yang kita boleh buat selain daripada pergi tonton filem tu. Sebab bila kita pergi tonton filem tu, kita bukan saja support lepa tu, kita juga support hang untuk hang buat filem seterusnya yang tak ada kualiti lagi. Okay? Dan the process repeat mat. Hang kena faham, bila hang pergi tonton filem tu dengan niat kononnya nak membantu bangsa dan negara hang, pada masa yang sama hang membantu kapitalis yang buat filem semata-mata untuk bisnes saja. Hang dah tahu tu juga. So bila hang pergi support lepa ada numbers, dia punya sales tu. So lepas ni bila lepa nak buat filem, lepa boleh pergi tunjuk saja numbers tu dekat funder, orang yang nak bagi dana. Dan orang tu akan bagi. Ni adalah figures from our previous film. Okay, kalau hampa bagi dana kami boleh make sure akan dapat balik pulangan. Sebab sebelum ni filem kita sukses. Dan the next film, bila filem tu keluar, hasil daripada dana kawan ni, dia akan mainkan sentimen yang sama, sentimen bangsa, negara, dan dia akan trip guilt hang. Dia akan bagi hang rasa bersalah. Hang tak support OKU lah, hang tak support itulah, hang tak support inilah. Padahal kita bukan tak support semua benda tu. Ada banyak cara untuk kita buat untuk support sentimen yang dimainkan oleh lepa tu. Tapi untuk tonton filem yang tak ada kualiti, it's not one of them. Okay, tak masuk lagi pasal Syahadan ni pasal di sebalik segala benda yang jadi ni. Sebab lepas dia viral pasal Extrovert Reject, lepas dia keluar ni, dia viral pula pasal Zavlog. Jadinya kita kena bagi tahu puan-puan lah. So tu pasal mukadimah awal. Untuk filem Syahadan ni, aku nak highlight beberapa benda lah yang aku tulis. Sebelum tu kita masuk dulu. Okey, filem Syahadan ni diarahkan oleh Haji Muhammad Fairuz Hussein yang dikatakan Presiden Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia, dan juga Halim Hassan. So ada dua director kat sini, Fairuz Hussein ke Halim Hassan, aku tak tahu which one. Member aku kata tu lecturer dia dulu, dan lecturer dia ni dari zaman dulu lagi dia buat filem. Tapi aku tak mau cerita the rest apa yang dia cakap lah kan. Lakonan Al-Jufri Jamari ni adalah pesilat negara, Bob Megat, Anwar Rahman, Fauzi Khalid dan juga Taqiyuddin Hamid. Okey, sinopsis filem ni mengisahkan tentang Omar. Omar ni seorang anak muda yang hidup tanpa arah tujuan dan mempunyai sikap panas baran yang menyebabkan dia ni terlibat dalam banyak pergaduhan. So ayah dia ni geram lah dengan dia sebab dia tengok anak dia ni tak ada arah tujuan, lepas tu duk asyik gaduh tak habis-habis. So ayah dia tekad nak hantar anak dia ni pergi kat kawan baik dia untuk orang kata memperbaiki jati diri anak dia tu. So dia nak bagi anak dia mengenali silat supaya anak dia ni menjadi seorang manusia yang berguna kepada masyarakat. That's the whole premise. Itu reason utama. Orang kata bukan, itu storyline dia lah.
Dia tujuan utama filem ni di sebalik nak bagi orang suka tentang silat, dia juga nak tahu yang silat ni boleh memperbaiki jati diri kita. Boleh orang kata bagi kita tenang, sama yang pandai barat ni kalau belajar silat dia akan lebih boleh mengawal semua benda tu. Filem ni filem mempertahankan diri kita, treat as saja untuk sport lah, sukan. Bila hampa tonton filem Ip Man apa yang hampa rasa? Hampa rasa macam hampa nak belajar kung fu dia. Hampa rasa macam hampa nak jadi macam Ip Man, sama yang boleh, yang tenang, cool macam tu. Tapi kecil je badan, tapi boleh belasah orang, 10 orang kalau dia geram, dan untuk membela nasib rakyat dia, kawasan sependuduk. Apa hampa rasa bila hampa tonton filem Danggal kan pasal sukan? Hampa rasa macam hampa nak jadi wrestler, lepas hampa habis tengok filem tu, hampa rasa hampa nak jadi wrestler. Apa yang hampa rasa lepas hampa tonton Geran? Hampa nampak silat tu cool gila. Silat tu ada macam-macam buah. Silat tu tak perlu menari pun untuk hang belasah orang. Bukan belasah lah, I mean like untuk hang mempertahankan diri, hang tak perlu buka buah pun, hang terus boleh bantai orang. Tapi bila hang bantai pun hang boleh nampak seni dia dekat situ. Tapi bila hang tonton Syahadan ni, hang mungkin akan keluar lepas 15 minit pertama, ataupun hang mungkin akan terlelap. Sebab filem ni sangat-sangat teruk. Biar aku emphasize dulu, filem ni sangat-sangat teruk. Yang mana aku rasa dia bukannya di tahap untuk hang masuk dalam sinema lah. Nasib baik tak masuk Astro First. Sebab memang dia bukan tak mau support. Dia kalau kita nak support pun, kita kena support yang berjenis sikit. Betul, kita kena support yang ada kualiti sikit, barulah industri filem kita ni bagus. Dan kalau kita nak cakap pasal kita tak support seni mempertahankan diri, itu different issue. So jangan kaitkan sekali. Apa yang tak bagus pasal filem ni, first aku nak sentuh pasal skrip dia sangat-sangat lemah. Aku cuba buat benda ni supaya ringkas, sebab aku dah melalut dah awal tadi. Skrip dia sangat-sangat lemah, cringe dan berlopong. Bila hang tonton filem ni, hang rasa macam dia bukannya skrip tentang filem tu, tapi dia skrip tentang sebuah dokumentari mengenai silat. 24 jam ceramah pasal silat. Benda ni tak salah pun, sebab ialah ianya nak, orang kata, sebab Omar ni dia nak mengenali persilatan. Tapi skrip dia sangat-sangat cringe. Dia tak semena-mena hang nak terang kat kawan tu tengah tak ada apa-apa. Bila dia fight tu saja, aku rasa reason dia fight tu sebab dia dia nak bagi nampak bayangan budak, lembaga budak tu saja secara tiba-tiba. Dia macam seolah-olah filem ni nak menangkis mitos-mitos dalam persilatan. Pasal orang kata ilmu batin tu, pasal orang kata silat ni kena buka bunga dululah, apalah silat ni lemah lah. So dia pasal tu je. Dia macam benda, and again, benda tu tak salah. Cuma hang kena tulis skrip tu dengan elok. Hang kena ceritakan, hang kena masukkan benda tu, tak terlalu memaksa sangat. Begitu subtle sampai orang nampak benda tu lepas dia tonton scene tu. Maksudnya dia realise benda tu. Ni dah hang paksa orang untuk suka dengan ayat hang tu. Bulat-bulat hang tak mau bagi orang berfikir, hang tak mau. Kemudian skrip dia ni ada scene yang bila kawan tu nak melakukan sesebuah perbuatan, dia cakap dulu seolah-olah penonton ni stupid untuk memahami apa yang dia buat tentang perilaku dia. Kiranya kalau dia dapat phone call daripada kawan dia tu, lepas tu dia nak pergi mandi, nak tak payah sebut benda-benda tu, hang boleh abaikan dan hang pergi mandi. Maksudnya dia tu di situ menerangkan yang dia ni tak kisah pun mesti kawan baik dia. Dia ikut pala dia sendiri je. Dia tak peduli pun orang tunggu dia ke ada. Dia terus buat macam tu je. So dekat situ dah terangkan banyak benda. Hang tak perlu pun dialog untuk menerangkan tentang perilaku dia. So skrip dia memang kena olah 360 punya. Memang kena scratch balik, buat balik. Ini draft budak sekolah punya ni. So hang kena make sure semua detail dulu. Sebab skrip ni adalah tunjang utama mat. Dalam skrip ni hang kena letakkan parenthetical dia, hang kena letakkan dialog dia, hang kena letakkan action dia, hang kena letakkan detail dia. Sama ada benda ni berlaku dalam sebuah bangunan ke, luar bangunan ke, pagi ke, malam ke, macam mana perbuatan pelakon tu, kamera nak letak kat mana, editing pun kadang orang letak dalam skrip tu, dan cut to black, fade to black, semua orang letak dalam skrip. So skrip tu kena detail dulu, betul-betul complete dulu, baru kita move to another level. Ini memang skrip outnya macam tak tahu nak buat apa punya. Maka skrip dia memang sangat-sangat lemah. Kedua, story structure. Okay, story structure ni the basic thing yang kita tahu adalah tentang 3 act. Act pertama, act kedua, act ketiga. Act pertama establish dulu benda tu, kedua main konflik, ketiga climax. Selalunya macam tu lah. Cumanya dalam filem ni hang tak perlu play by the rules pun. As long as hang rasa hang punya structure tu bagus, penyusunan cerita hang bagus, so tak perlu ikut buku pun. So dia ada variety, dia ada variasi penggunaan untuk hang buat hang punya structure, story structure. Dalam filem ni tak menarik langsung penyusunan cerita dia, tak menarik langsung.
Awal-awal tu dah lah, awal-awal tu hang letakkan pada suatu ketika dulu kot or something tu. Kemudian lepas tu aku ingat dia nak flashback ke masa dia duduk dekat silat tu ke apa ke. Tak ada. Rupanya dia continue omak tu membesar. So dia kena ikut kronologi, ikut timeline yang betul. So hang tak perlu pun nak letak keesokan harinya. Lepas tu pada suatu ketika dahulu hang tak perlu nak letak justifikasi tu pun. Lepas tu aku cakap tadi, dia treat macam audience ni terlalu dungu untuk faham penceritaan dia. Padahal penceritaan dia dah teruk dah. Bukannya audience yang dungu, dia tu yang tak faham. Kata benda-benda tu tak perlu letak, dan benda-benda tu tak perlu pun untuk dijustifikasikan kepada audience. Story structure dia terlalu bosan dan terlalu simple sangat, sampai buatkan bro, aku cakap sampai ada orang keluar lah first 50 minutes. Tapi aku rasa the first 50 minutes tu bukan pasal story structure, sebab story tu tak establish betul-betul lagi. Cuma ni aku rasa pasal acting yang cringe kot, sebab tu orang keluar. Aku rasa mungkin story dia boleh start dengan I don't know, secara biasa dulu. Kemudiannya tak payah tunjuk pun kata pembedahan. Pembedahan tu dulu, simpan dulu pasal ayah dia nak bedah anak dia tu. Start story pasal ayah dia nak bedah anak dia bila kat tengah cerita. Kat tengah cerita bila dia nampak lembaga budak tu, yang aku rasa ada berkait rapat. Dia tanya ayah, kawan baik ayah dia tu, dan kawan baik ayah dia explain, dan kawan baik ayah dia juga tu bagi tahu dia ada reason pasal apa jadi semua tu, untuk menenangkan dia lah, supaya dekat ujung-ujung tu bila ada ending macam Marvel tu, kita boleh tahu yang dekat syahadan tu nanti dia akan kopek betul dengan lebih luas. Makanya dekat situ kita boleh nampak dia main dengan benda yang present, lepas tu flashback, lepas tu present balik. Nampak sikit satu benda ni dia start dengan ni, tiba-tiba dia nak buat editing macam tiba-tiba flashback balik ke benda tu, supaya bagi benda tu tak apa, sebab aku rasa nak bagi audience bisa teringat balik in case dia lupa. Cumanya structure dia tu lah yang sangat-sangat bosan, yang aku rasa macam ya Allah, aku tak ada satu benda pun yang boleh aku angkat dalam filem ni kalau dua benda ni pun dah teruk, iaitu skrip dan juga story structure. Yang ketiga, lakonan. Macam mana boleh pelakon utama punya lakonan lebih teruk berbanding pelakon sampingan, pelakon pembantu, iaitu Pak Dek. Aku rasa the whole filem ni Pak Dek je yang bagus. Yang lain mengarut. Ayah dia tu pun mengarut. Bila duduk kat meja makan tu, berapa kali dia buka spek untuk nak cakap dengan anak dia. Macam nampak tak tahu nak buat apa. Cringe, kaku. Kita tak salahkan lah pelakon utama tak ada background tentang acting. Kita salahkan acting coach dia kalau ada, dan kita salahkan pengarah sebab tak pandai nak direct supaya pelakon dia menjiwai watak tu. Sebab tu orang ada pre-production. Bila orang buat filem ni kan, orang siap spend time sampai berbulan dengan acting coach untuk filem tu, spend time dengan director dalam masa yang lama untuk dia terapkan lakonan dia tu dalam diri dia supaya dia boleh berlakon dengan elok. Patut. Kemudian scene-scene yang cringe tu, dialog-dialog yang cringe, lawak-lawak yang tak berapa nak cerdik ni, bila digabungkan dengan acting yang kaku, jadi lagi double cringe. Sebab tu aku kata the first 50 minit tu kita dipenuhi dengan benda tu. Sebab tu aku nak keluar. Hang terlalu lama sangat drag masa dekat sesebuah scene tu, yang menyebabkan kita jadi malas nak tengok lah. The only thing yang boleh kita go through pun adalah sebab Pak Daud tu je. And again, cannot save much pun, sebab Pak Daud tu tak boleh juga jadikan filem ni sebagai one man punya benda yang utama dalam filem adalah skrip. Average kat atas skrip kan. Jadinya kita tak boleh bergantung pada lakonan saja. Lepas tu ada pula karakter yang aku rasa boleh mengarut. Hang ada, iaitu anak Pak Daud ni. Contohnya anak Pak Daud ni, hang bayangkanlah awal-awal tu tunjuk yang anak dia ni penuh dengan tata tertib, adab. Mai nak hantar, Pak boleh hantar nak? Boleh mai. Lalu ke belakang letak, Pak cek masuk dulu nak. Masuk, penuh dengan adab tata tertib. Kemudian tiba-tiba hang spoil benda tu dengan masukkan scene anak dia nak pergi bagi kuih dekat si Omak ni. Time Omak tak pakai baju, lepas tu boleh pula menggedik dengan Omak. Omak tu buat pampil laju, lepas tu duduk gelak hihi gedik-gedik. Amin lah betul-betul potongnya karakter anak Pak Dek tu yang tadi awal tu penuh dengan tata tertib dan etika. Cerita ni memang tak ada alat tujunya. Tiba-tiba nak serius, tiba-tiba nak cringe, tiba-tiba karakter macam ni, tiba-tiba karakter macam tu. Tak, orang kata tak sinkronis. Aku pun tak tahu ayat yang sesuai. Tak kena lah, orang kata tak kena sangat-sangat. Memang tak ada alat tuju punya cerita ni. Keempat, sinematografi. Okey, dalam filem ni juga hampa kena tahu sinematografi ni visual storytelling ni sangat-sangat penting. Bila kita tengok sesuatu visual tu, kita akan rasa the feeling of awe, terkejut. Visual yang menarik untuk kita terkedu seketika, faham tak? Dan hanya dalam filem ni kan, establish shot dia mengarut, tight shot dia mengarut, shot time dia fight. Filem ni
pasal silat kan. So of course lah ada fighting. Time dia fight pun camera work dan juga cinematography dia mengarut sangat-sangat. Hang boleh nampak ada satu part tu yang camera trick dia tak menjadi. Camera trick dia tak menjadi the whole time lah. Cuma ada satu part tu siap hang boleh nampak lagi part dek tu. Siku kawan tu slow motion mat. Slow motion. Ya Allah, betul-betul tahu. Hang patu hang macam mana hang boleh confident cakap filem ni terlalu ganah dan terlalu real. Apabila waktu fighting scene tu tak ada apa pun yang real dan tak ada apa pun yang ganah. Compare tu Geran yang mana bila kawan tu kena hantar dengan kain plekat yang sebab dua-dua Pak Daud, dan juga scene waktu Qarullah boh dengan kain dia tu yang dia pegang kat sini tu. Aku lupa tu kain apa. Compare dua tu, scene dalam Geran lagi nampak real sebab dia tunjuk shot muka kawan tu kena bedai dengan kain tu. Dalam filem Syahadat ni tak real langsung. Director tak pandai, DOP pun tak pandai untuk trick audience supaya nampak benda tu real dan benda tu ganah. Kemudian dalam filem Syahadat ni hanya ada satu scene saja yang aku akan rasa terpaku seketika, tapi tu pun seketika sebab cinematographer dia tak pandai untuk main benda tu dengan lebih lama dan tunjuk benda tu dengan lebih menarik, iaitu waktu scene Omak masuk rumah Pak Daud. Ada satu scene white shot tu yang tunjuk tulisan-tulisan hot dekat dinding rumah Pak Daud tu, yang mana aku rasa sangat menarik matan tu. Betul sangat menarik punya, yang aku memang aku betul-betul itu betul reaksi aku punya. Tu je. Yang tu saja reaksi aku. Tapi kemudian kawan tu cut laju-laju. Hang tak bagi masa untuk orang selam dekat scene tu. Hang tak tunjukkan shot yang lain. You know, tulisan-tulisan tu hang tak bagi buat shot yang lebih dekat lagi supaya kita boleh nampak, you know, kita boleh rasa dengan lebih dekat scene tu. Sangat-sangat rugi ya. Visual ni hang kena treat as hang nak apa yang audience nampak. Yang tu yang hang nak tunjukkan. Okay, aku ada tonton satu filem, aku tonton satu scene boleh lah, tentang the famous painting by Leonardo da Vinci, The Last Supper. Waktu dia lukis mural tu dekat dinding, dia ada terjadi satu kesalahan tau, yang mana kesalahan tu painter yang lain yang tolong buat dia lukis tu tak nampak pun benda tu, tapi Leonardo da Vinci perasan dia seorang sampai dia marah gila punya, yang orang kat situ tak faham apa yang dia marah. So dia buat balik sendiri, dia padam balik benda tu, dia buat balik. Padahal benda tu dah hampir siap kot, tak salah aku, tapi ada small detail tu saja yang salah, yang kawan lain, painter lain semua tak faham. Dia menjerit, dia kata kalau orang lain tak perasan pun dia perasan. So dia buat balik apa yang menjadi kesalahan tu. Dan bila dia tunjuk mural tu dekat seorang padri, sebab benda ni mural tu adalah pasal Jesus So The Last Supper ni pasal Jesus. So bila dia tunjuk scene mural tu dekat padri tu teriak, dia cakap lawa gila, betul-betul breathtaking. Begitu juga dengan painting yang ada pada zaman dulu, Renaissance, aku tak tahu pronunciation dia. Painting zaman dulu dia ada cerita di sebalik lukisan tu, yang mana membuat bila kita tengok tu kita faham dalam cerita tu, dan bila kita kaji balik di sebalik visual tu kita dapat tahu dengan lebih lanjut lagi. Hang kena tahu part tu. So bila hang nak tunjuk visual tu dekat orang, hang kena tahu apa yang hang nak sampaikan dekat orang, apa yang hang nak audience faham, apa yang hang nak audience nampak, apa yang hang nak audience terap dalam diri otak mereka tu. Hang kena tahu benda tu. Dan in case of this thing, semua benda fail dari segi cinematography. Dan sebab tu aku kecewa gila. Dalam Geran dia ada shot yang tunjukkan tentang suasana kampung, vibe kampung tu, faham tak? Yang kita dapat rasa vibe kampung tu dengan lebih kuat. Dekat sini cinematography main peranan tau. Bila hang move daripada bandar ke kampung, hang kena tunjuk perbezaan visual tu. Hang kena tunjuk apa beza kampung dengan bandar. Ni dak dekat situ dia nampak macam biasa saja, sama aja. Hang kan nampak beza tu sebab shot dekat kafe dan juga shot dekat rumah Pak Daud tu je. Hang tak boleh compare shot dekat rumah Omak ataupun apa yang ayah dia buat kerja ke, tak ada nothing pun, tak ada apa benda yang menunjukkan perbezaan dua ni. At some point hang akan rasa yang Omak ni duduk dekat dengan Pak Daud ke? Sebab cinematographer dia dan editor dia tak pandai nak buat kerja, nak bagi audience nampak beza dia dekat situ. Makanya sangat-sangat fail lah dekat situ. Yang kelima dan yang terakhir adalah editing dia. Editing dia, ya Allah, sangat-sangat sakit otak weh. At some point aku rasa editor dia adalah Rian Bakari, yang bila edit certain scene dia akan semak aku buat bunyi glitch sikit, aku buat bunyi shot zam sikit, semak aku rasa memang tentu aku rasa Rian Bakari yang buat, sebab mengarut gila nak. Semua scene tu kan, tiap scene akan ada benda yang betul-betul cringe, macam konon-konon nampak terlalu modern, macam terlalu style dok pun. Kemudian editor, hang tak perlu pun letak setiap scene ada background muzik. Kalau hang dengar filem ni, hang boleh perasan ni background muzik dan non-stop non-stop daripada awal filem sampai ke habis filem.
hanya akan ada 1-2 momen je yang dia akan diam sat. Tapi lepas tu dia akan start fade in music dia tu. Dia akan naik macam tu. Dan dia akan start dah play for the whole scene. Tak perlu pun. Aku letih tau. 30 minit 40 minit tengok filem ni tak berhenti. Dah lah tak berhenti. Music dia pula tak kena. Aku tak faham. Bila hang buat filem, coloring, music, semua tu main peranan. Sebab music dan coloring tu menggambarkan tentang setting filem tu. Filem roh, color dia tu nak bagi tahu kata tu zaman dulu, zaman pasca perang. Tu color dia macam tu. Kalau dia buat color modern, dia akan nampak macam filem tu zaman moden. Faham tak? Bila hang buat color dia tu macam vintage, macam senja punya konsep, something like that, hang akan nampak filem tu macam zaman dulu. Dengan telefon yang tenonet dia tu, yang main game ular tu, hang akan rasa yang filem ni zaman dulu. Tapi bila hang gabung dengan editing yang macam tu, yang zam ada glitch, lepas tu ada lagu moden, lagu yang betul-betul moden, jadi filem ni nak menaikkan martabat bangsa, nak menaikkan martabat bangsa katanya agama. So apa salahnya throughout the whole film hang menggunakan muzik-muzik yang kena dengan bangsa Melayu. The only time yang aku rasa muzik kena dengan scene adalah time silat je, sebab dia pakai muzik silat. Itu je. The rest memang mengarut, tak kena langsung dengan scene. Itu aku tak masuk lagi pasal betapa ruginya hang bila penggunaan barang dalam silat ni yang parut kelapa tu, yang dia teknik dia tu teknik nak belajar silat tu ada teknik-teknik yang menarik tau. Tapi hang tak spend time untuk tunjuk benda tu dengan lebih elok. Hang tunjuk benda tu ala kadar saja. Hang tunjuk shot kaki dia melerak macam tu sikit-sikit saja untuk hang nak orang kata justifikasikan ayat Pak Dek berdawai tu, yang Pak Dek bila dia nak ambil benda tu kata ikut hang lah mak ni silat kalau kena ni lumpuh ni macam tu. Dan pasal apa sampai lumpuh, dan hang tunjuklah shot yang benda tu hiris kaki dia tu. Rugi sangat-sangat rugi. Filem ni aku rasa kalau dia bagi dekat orang-orang yang betul-betul nak bikin filem, boleh pergi dengan lebih jauh. Ni bukan soal silat tu sendiri Kita bukan nak sembang pasal silat, kita nak sembang pasal filem tu. Tolong jangan confuse between itu. Apabila kita jadi enabler untuk filem-filem macam ni, in future akan ada lebih ramai lagi orang yang macam tu. Give it a go untuk seorang, the rest akan follownya. Tak apa, bangsa kita ni bangsa pemaaf. Bangsa Melayu ni maaf. Dia jenis maafkan orang, dia jenis hati dia tu nak support kita 24 jam. So kita buat je lah filem mengarut. Tak boleh kan? Kalau hang nak sembang pasal dana, susah lah macam tu. Pasal hang nak get into something yang hang tak hati nak buat. Hang kena tahu lah risiko dia. Macam orang nak buat bisnes lah. Bila orang nak buat bisnes, orang tak ada ilmu pasal bisnes, dia rugi berjuta, dia rugi beribu berjuta. Dia tak boleh nak salahkan customer yang mai beli barang dia. Dia kena salahkan diri dia tu sebab tak ada ilmu tentang bisnes. Hang kena tahu tu. Bila hang buat filem, hang tak ada ilmu tentang filem, hang tak boleh nak salahkan audience tak pergi tengok filem hang. Hang tak boleh salahkan pengkritik yang mengkritik filem hang, sebab hang sendiri tak ada ilmu tentang benda tu. Bukan ilmu tentang kritik, tapi ilmu tentang filem. Dekat Shopee orang sediakan ruangan untuk bagi feedback tu, bukannya untuk nak menjahanamkan periuk nasi seller tu. Hang ingat Shopee tu tak mau bagi seller tu jual lebih banyak produk ke? Lebih banyak produk seller tu jual lebih banyak untung untuk Shopee. Tapi dah, dia nak customer punya trust dulu. Sebab tu dia buat benda tu untuk build customer trust dekat brand tu. Bila customer trust tinggi dan feedback positif, orang akan keep on buying. Bila hang nak on quality ke on quantity, kalau hang go for quality, hang punya produk akan last long punya. Orang akan sentiasa ingat filem hang. Sebab tu filem-filem Afrin Shauqi pada awal-awal dulu kita ingat sebab kualiti dia, lawak dia. Filem-filem P. Ramlee sampai hari ni kita ingat, kita still play sebab nilai dia tu. Hang ingat P. Ramlee tak mau martabatkan bangsa dia. Ada satu interview P. Ramlee siap cakap lagi, cakap yang kalau kita tak play lagu-lagu zaman dulu, kalau kita sendiri tak mengangkat lagu-lagu zaman dulu, siapa lagi nak angkat? Hang ingat P. Ramlee tak mau buat benda tu, tapi P. Ramlee buat. Dan P. Ramlee letak. Tapi tengok cara dia letak. Sebab tu hang kena kaji. Hang pergi baca buku membedah P. Ramlee, nukilan Daniel Kadir. Pergi baca buku. Hang baca buku, ada satu buku serat apa benda tu yang P. Ramlee, yang tu aku tak beli lagi sebab mahal. Ada satu buku tu yang dalam tu ada kisah-kisah pasal P. Ramlee yang menceritakan bagaimana P. Ramlee. Aku ada baca, ada orang komen. Aku tak baca lagi buku tu, tapi lepas orang komen tu aku nak beli buku tu. Bahawa ada seorang pengkritik ni kritik filem P. Ramlee, dan P. Ramlee tanya dia, boleh tak hang tulis satu skrip kat aku? Dan kawan tu cakap boleh. Dan dia ambil masa, dia tulis dan dia pitch dekat P. Ramlee. Dia kata waktu tu P. Ramlee dengar je. P. Ramlee dengar, tak kata apa, tak pergi komen apa pun, dengar je the whole script. Kemudian dia balik. Dan dia thought macam P. Ramlee tak mau bagi feedback apa. Rupanya tak boleh.
P. Ramlee shoot filem tu dengan dia. Panggil dia shoot filem tu. Dia ambil masa segini untuk buat keputusan, terus shoot filem tu. Aku lupa tajuk filem tu. Dan kemudian lepas orang kata box office lah, orang kata laku betapa kerah lakunya filem tu. Dan P. Ramlee kolaborasi lagi dengan penulis yang sama buat the next few filem. Orang yang kritik dia ambil jadi penulis dia dan terus buat filem dengan lebih banyak dan improve filem dia selepas tu. So kalau betul-betul nak mematabatkan bangsa apa semua ni kan, dan hang nak buat betul-betul, hang nak pilih platform filem, belajar dulu lah supaya produk hang tu last long. Orang akan ingat kan, orang akan support throughout ni. Aku abang sekali lagi, kalau filem ni bagus, any filem yang bagus dalam Malaysia ni, aku akan give 110% nya. Filem Private Sapu tu, hari tu aku kid you not aku contact member aku kat Sabah untuk ajak dia punya rakan-rakan influencer pergi tonton. Aku nak bayar untuk 30 orang tiket. Sumpah tak bohong, aku tak boleh reveal conversation tu sebab ayat-ayat dalam tu lah. Memang member-member kan, aku memang nak belanja sangat orang, tapi masa mereka tak ada untuk mereka kumpulkan 30 orang tu. Kemudian waktu aku tanya mereka tu, benda tu dah minggu ketiga keempat ada program yang dah potong. Reason why aku tanya mereka lambat, sebab awal tu aku plan nak belanja orang kat Malaysia, kat Kedah, tapi ada case pula. Jadinya benda tu drag. Kemudian jadinya banjir. Time tu time banjir, Amirul Effendi siap cakap suruh stop dulu, tonton Private Sapu, bantu bangsa banjir. So dekat situ aku ada belah bagi sama ada aku nak donate duit aku tu dekat bangsa banjir, ataupun dekat suruh mereka pergi tonton filem. And akhirnya aku go for another one lah. Sebab tu tak jadi. But that's the thing, if filem hang bagus, sebab tu aku cakap aku akan go all out ni untuk bantu hang, untuk naikkan sale, untuk promote filem hang kau. Siapa saja, tak kisahlah hang mai daripada keluar mana pun, asalkan hang buktikan yang hang ada passion untuk buat filem, aku akan support. Dan aku rasa semua orang akan support. Sebab kalau hang nak kata hang pun support, followers pun baru, subscriber pun baru 4,000 lah, bamuan. Okay, mungkin aku dah, tapi aku rasa semua orang akan support hang kalau hang buat filem yang betul-betul bagus. Kena tahu benda tu. So kalau hampa dah tonton filem Syahadan ni, apa pendapat hampa rasa macam mana? Puas hati ke tak puas hati ke? Macam mana ke? Lontarkan pandangan hampa. Dan tolong jangan confuse tentang seni orang kritik seni silat tu ke ataupun filem tu. Orang kritik filem, bukan orang kritik silat. Apa benda macam ni pun hampa nak mengamuk terus lah. Nak pergi kutip orang, Padahal orang kritik pasal benda lain, nak pergi kutip orang pula. Adakah budaya kita kan mengajak kita untuk mengutip orang apabila kita tak bersependapat dengan orang tu? Bila orang tu tak bersependapat dengan kita pukul dia. Itu ke yang kita ajak? Tak kan? Jadi tolong fikir balik dalam apa yang orang ajak kita, apa yang silat tu sebenarnya ajak kita. Bukan hang seorang je ada kawan lain macam untuk hang nak ugut orang macam tu. Kena fikir semua. Makhluk tak ada kuasa, Allah saja ada kuasa. Nampak? Satu ayat ada dekat salah satu restoran dekat Alustaq ni. Lain dah topik dah. So sekian saja review daripada aku, Mak Don. Jangan lupa thank you for support. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga mata notification. Kita jumpa lagi untuk next film. Bye bye.